Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita sudah masuk kisah tentang bagaimana ahli syurga diraikan oleh Allah SWT. Penghargaan, penghormatan, kemuliaan yang diberikan. Tapi sebelum tu ada beberapa perkara lagi yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan azab kubur. Kita telah pun pelajari bahawa azab kubur pandukan kepada ayat-ayat yang banyak menunjukkan tentang perkara ini sebahagian daripada akidah ahli sunnah. Dalam sebuah hadis dari Bara' bin Azib pula, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahawa malaikat akan mengajukan pertanyaan kepada hamba yang beriman dalam kuburnya. Nanti si hamba yang mukmin ini menjawab dengan mengatakan benar. Maka ketika itu muncul suara dari langit. An sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati waftahu lahu baban ila jannah. Hamba-Ku berkata benar, maka hamparkan untuknya hamparan dari syurga, berikan kepadanya pakaian dari syurga, bukakan baginya pintu menuju ke syurga. Dalam hadis yang panjang ni menceritakan lagi, maka kesejukan dan semerbak wangi syurga mendatangi si hamba mukmin ni. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Baginda melanjutkan menceritakan bahawa kemudian datang padanya dan riwayat lain menjelma di hadapannya seorang lelaki wajah tampan, berpakaian bagus, baunya wangi. Lelaki itu berkata, bergembiralah dengan khabar baik untukmu, bergembiralah dengan keridhaan Allah, syurga yang dalamnya terdapat kesenangan abadi. Inilah hari yang dijanjikan buatmu. Ana amaluka as-salih, akulah amalan kamu yang kamu lakukan ketika di dunia dahulu. Maka dengan demikian, semoga Allah memberimu kabar gembira. Maka lelaki ini memberitahu kepadanya, tidaklah aku mengenalmu melainkan orang yang cepat melakukan ketaatan kepada Allah, lambat dan juga berjaga-jaga melakukan kemaksiatan kepadanya. Ini lelaki yang tampan, yang wangi ini memberitahu kepadanya yang merupakan amal salih. Lalu amal salih ini berkata lagi kepadanya, menemaninya, membalas semua dengan kebaikan. Lebih hebat lagi tuan-tuan, kalau orang kaya kat dunia ni ada butler, ada pembantu. Kalau kita bekerja dalam tentera dipanggil Batman, ada tukang jaga, bawa kasut kemari, lipatkan baju, gosok baju. Kalau boleh orang masuk tandas pun dijaga kat pintu tandas. Lebih daripada segala-galanya mampu kita fikirkan tuan-tuan. Kebetulan, bukan selalu kebetulan untuk kita ceritakan nikmat syurga kepada orang yang masuk alam barzakh sebelum dapat syurga yang sebenarnya. Kerana bagi kita orang beriman, Ahlus Sunnah mengisbatkan adanya azab kubur. Sebaliknya, bila seorang itu merupakan munafik, murtad, fasik, kafir, maka dikatakan kepadanya, an kazzaba fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ila nar. Dia berdusta, hamparkan baginya hamparan neraka, bukakan baginya pintu ke neraka. Fayatihi min hariha wa samumiha wa yudayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifa fihi adla'u. Panjang hadis ni tuan-tuan bagi menceritakan tentang dahsyatnya azab yang dikenakan sewaktu dalam kubur lagi. Ini bagi menjelaskan kepada kita dalam konteks ayat yang lalu bahawasanya mereka menafikan adanya azab kubur, iaitu bila mereka dibangkitkan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka dikatakan oleh orang yang dibangkitkan dari kubur ni, daripada ajdath, daripada kubur masing-masing dalam keadaan kelang kabut itu, mereka berkata, siapakah yang celakanya kami, siapakah yang bangkit kami di tempat tidur ini? Maka setengah daripada fusak al-fasiqun mengatakan bahawa tiada azab kubur. Kerana ayat ini menunjukkan seolah orang yang mati itu ketika dibangkitkan seperti kalkatu ataupun seperti rama-rama berterbangan itu manusia keadaannya ketika dipanggil, diseru untuk berhimpun di mahsyar. Maka ayat ini menjadi dalil bagi puak fasik ini bagi mengatakan tiada azab kubur. Maka tanggungjawab kita sebagai kaum ini untuk membetulkan akidah yang salah itu. Bahawasanya orang kafir, fasik, munafik ini ketika berada dalam kubur, maka datang kepadanya panas dan bau yang sangat busuk dari neraka. Disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya istilahnya tuan-tuan, takhtalifa adla'uhu, sampai bertemu tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya, menjelma di hadapannya seorang lelaki yang buruk rupanya, buruk pakaiannya, baunya busuk. Maka lelaki itu berkata kepadanya, terimalah kabar buruk untukku dan untukmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Orang kafir atau si jahat itu bertanya, siapa kamu ini?
Maka laki wajah buruk itu mengatakan, akulah segala keburukan yang kau lakukan, akulah amal burukmu yang kau lakukan, amaluka sayyi. Demi Allah, tidak aku mengenalimu melainkan engkau orang yang paling leka dan tidak mahu melakukan ketaatan, bahkan kau mencela mereka yang menyerumu kepadanya. Tapi bab-bab kemaksiatan kau lah yang pertama melakukannya. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Kemudian Allah mengutus kepadanya seorang yang buta, bekak dan bisu dengan satu pemukul di tangannya. Bila pemukul itu digunakan untuk memukul gunung pun, gunung akan menjadi hancur, lebur menjadi debu. Maka malaikat memukulnya sekali pukul sehingga menjadi debu. Kemudian Allah membalikan keadaannya seperti asal semula. Malaikat memukulnya lagi, dia menjerit sekeras-kerasnya. Sehingga tuan-tuan tahu tak bahawa Nabi SAW melalui satu perkuburan, maka Nabi bersabda, sebenarnya orang dalam kubur itu sering disiksa. Yang pertama, kerana dia ni kana la yasanji min bauli, dia tidak beristinja dengan betul daripada kencingnya. Kita ni kalau pergi musafir ke mana-mana, pesan pada anak-anak supaya jaga kebersihan. Taharah itu lebih daripada tanzif. Seperti diulas oleh Al-Imam Al-Ghazali, taharah itu satu benda yang bersifat kebersihan untuk memulihkan kita salat. Pakaian mungkin kotor, orang bekerja di ladang contohnya, bekerja di workshop dengan minyak dan sebagainya, kena pada pakaian kotor, tapi hakikatnya dia suci, dia tidak najis. Tetapi seorang mungkin pakai pakaian bersih, pakai suit lagi, tapi dia kencing tidak jaga dengan betul, maka kencing kena pada pakaiannya tanpa disedar, mercik. Maka pakaian yang zahir nampak bersih itu tapi hakikatnya bernajis, maka pakaian najis menyebabkan tidak sah sembahyang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi antara perkara yang menyebabkan seorang itu dikenakan azab di kalangan kaum ini adalah disebut dalam hadis Nabi SAW. Pertama, kerana tidak beristinja dengan betul daripada kencingnya. Yang kedua, kerana yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Ini Nabi nyatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa mal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Orang yang pertama itu suka menceritakan perkara yang namanya mengadu domba. Kita faham dalam mengadu domba ni, tuan-tuan ya, backbiting, mencerita perkara ni di depan orang, bawa pada orang lain cerita. Kadang-kadang intonasi suara pun menyebabkan makna yang dibawa itu berbeza daripada asalnya. Maka jaga-jaga perkara semikian, tuan-tuan. Yang kedua, tidak beristinja dengan betul. Maka Nabi SAW telah pun mengambil ranting yang basah, pelepah yang basah, membelahnya menjadi dua, meletakkan di atas kubur masing-masing. Nabi bersabda, moga-moga Allah la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan adanya pokok daun yang basah seperti ini, mereka tidak akan disiksa dengan izin Allah Taala selagi ia masih lagi segar. Lagi perkara yang boleh menyebabkan seorang diazab kubur apa benda, tuan-tuan? Ini kita perlu tahu bila kita bincang tentang perkara yang berkaitan dengan azab kubur dalam surah Yasin ini, iaitu mencuri harta rampasan perang. Ini adalah nama dia khianat. Termasuklah pada hari ini kita bertugas di mana-mana tempat, kita mengambil kesempatan di atas kedudukan kita. Alangkah banyaknya berlaku perkara semikian dalam berbagai agensi organisasi. Kalau orang pergi direct pada kita, jadi payahlah nampaknya, tapi mesti melalui ejen. Ejen tu pula memang dah khawatir dengan kita, adalah perkara bahagian kita yang ditentukan. Maka pengguna ni sentiasalah tak niaya. Banyak tempat berlaku demikian, tuan-tuan. Kita bekerja tak pernah cukup gaji yang dapat. Kenapa? Kerana kita sentiasa menonton perkara-perkara yang bersifat syahwat. Dan hidup ini namanya syahwat dan syubhat. Syahwat ni kita melihat orang berada kaya, kita pun nak kaya juga. Mereka orang melihat orang travel, kita pun nak travel juga. Bila tak cukup, nak pakai pakaian bergaya, biar apa-apa tapi bergaya, itu istilahnya. Maka nafsu yang tak pernah cukup ni pun minta macam-macam perkara dalam hidup, claim macam-macam perkara yang bukan hak kita. Maka inilah yang berlaku, mengambil kesempatan di atas kedudukan. Pernah seorang pulang daripada Bahrain pada zaman Nabi SAW, membawa harta pulangan daripada zakat, kutipan zakat. Maka beliau kata, ini bahagian saya, ini untuk Islam, ini bahagian Rasulullah, ini bahagian saya. Rasulullah SAW bertanya, agak-agak kalau engkau duduk kat rumah engkau, seseorang itu duduk di rumahnya, apakah dia dapat bahagian yang dikatakan itu? Nampaknya jawatan telah memberi kepada kita peluang untuk mengumpul harta dengan cara yang haram. Ini adalah sebahagian daripada rasuah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW pada satu ketika, seorang daripada yang menyertai Nabi SAW namanya Mid'am. Mid'am ni adalah seorang hadiah, seorang apa ini panggil, seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Mid'am namanya. Maka dia membawa barang milik Nabi SAW, bawa turun daripada kenderaan Nabi, pada unta Nabi SAW dalam peristiwa, dalam misi di Khaybar. Tiba-tiba terkena panah apa dipanggil, panah yang tersasar kena pada dia, matilah dia. Maka semua sahabat berkata, masuk syurga lah Mid'am ini nampaknya ya. Maka Nabi SAW membantah dengan mengatakan, kalla wallazi nafsi biyadih inna syamlata allati
akhazaha yawma Khaybar min al-maghanim lam tusbih al-maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguhnya kain yang diambil, kainnya tuan-tuan, kain selimut saja. Apalah nilainya kan? Diambil dalam perang Khaybar itu yang merupakan bahagian rampasan yang belum dibahagikan, diambil untuk hadiah. Benda itu akan menjadi api membakarnya dan neraka. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nama mengambil kesempatan, tak ada jawatan. Mentang-mentang kau pembantu Rasulullah, orang tak persoalkan, kau ambil. Ingat, itu akan menjadi bahan bakar untuk kau neraka. Bayangkan kain saja, seumpama selimut saja tuan-tuan, dia Khaybar itu sejuk. Kain itu tak ada nilai, tapi diambil dalam keadaan belum dibahagi-bahagikan harta rampasan perang oleh Rasulullah. Setelah mendengar kata-kata Nabi itu, seorang laki-laki di kalangan sahabat ni takut dia. Dia membawa dua benda yang diambil, dan dia takut kerana dia juga mengambil sebelum itu sebelum dibahagi-bahagikan. Maka Nabi telah bersabda, syirakun min narin atau syirakani min narin. Nasib baik engkau pulangkan. Kalau tidak, dia menjadi tali membalutmu dalam neraka, membelitmu dalam neraka nanti. Itu dia tuan-tuan, perkara yang menyebabkan azab kubur ini. Mengambil kesempatan, tak ada jawatan. Nabi kalau dalam perangan zaman dahulu, tapi zaman kita sekarang dengan jawatan yang ada, kesempatan diambil. Menjadi sebagai contohnya Menteri Agama negara Jordan. Beliau ada 2 kenderaan, satu milik kerajaan, satu milik peribadi. Ketika menguruskan urusan peribadi, beliau memiliki keretanya kecil saja, kereta peribadi. Maka ramailah orang zaman moden ini membawa benda itu dalam media sosial, menceritakan tengok waraknya Menteri Agama kita pergi urusan peribadi, bawa kereta sendiri, pergi urusan kerajaan pakai kereta kerajaan. Dia bantah, dia jawab, minta tolong padamlah, ni tak ada kena-mengena pun dengan kamu, apa pasal kamu sibuk. Kali ni tak sepatutnya menjadi satu benda yang diviralkan, kerana ini urusan saya dengan Tuhan. Allah, takwanya, waraknya, hafizahullah. Ini dia tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang beriman, perkiraan kereta akhiratnya aktif untuk memastikan jangan bahagian itu membawanya ke akhirat, menjadi beban untuknya di akhirat. Lagi perkara menyebabkan azab kubur apa dia tuan-tuan? Berdusta, lagi mengabaikan Al-Quran. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Orang yang mengabaikan Quran. Lagi yang menyebabkan siksaan di alam kubur lagi adalah berzina, terlibat dengan riba. Ada satu hadis yang panjang. Hadis merupakan hadis sahih riwayat Bukhari, bahawa Nabi SAW diceritakan Samurah bin Jundab. Satu pagi Nabi bertanya kepada para sahabat lepas subuh. Nabi biasa bertanya kepada para sahabat, ada mimpi apa-apa tak malam tadi? Kalau mereka diam saja. Lalu Nabi bersabda, malam tadi aku mimpi. Ceritalah kepada kami wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menceritakan, malam tadi aku melihat 2 orang lelaki datang membawaku. Lelaki yang tegap ini membawa aku pergi melihat beberapa perkara. Yang pertama aku lihat ada seorang lelaki yang sedang duduk. Seorang yang lain yang tengah berdiri memegang pengait besi di tangannya. Maka pengait besi itu dicucukkan ke dalam mulut yang duduk itu, menembusi tengkuknya. Dan dia melakukan buatan itu kepada bahagian yang lain daripada lelaki yang duduk itu. Tapi kejap lagi mulut itu pulih seperti biasa. Dan kemudian aku bertanya kepada yang bawa aku 2 orang ni. Laki itu keduanya mendiamkan diri dan bawa aku jalan lagi berikutnya. Sehingga kami sampai di tempat seorang lelaki yang sedang berbaring dan seorang yang lain memegang batu yang besar, menghempaskan batu itu di kepalanya sampai pecah. Kemudian pecah berderai, hancur kepala itu. Tiba-tiba kepala itu jadi seperti asal, dan perkara itu dilakukan lagi berkali-kali kepadanya. Aku bertanya, siapakah ni? Kedua lelaki ni masih lagi mendiamkan diri. Mereka bawa aku, berkata kepada aku, teruskan berjalan. Kami pun lalu sebuah tempat, yang tempat itu seperti tungku, seperti satu tempayan. Bahagian bawahnya besar, bahagian atasnya sempit. Dalam tungku atau tempayan itu terdapat api menyala-nyala. Dan dalam tempayan atau tungku yang menyala-nyala itu, aku melihat ada lelaki, ada perempuan. Aku bertanya, siapakah mereka ni? Lelaki perempuan telanjang bogel dalam tempayan itu. Lelaki berdua itu berkata, teruskan perjalanan. Kami berjalan lagi. Di sana aku melihat ada sungai darah. Seorang lelaki berdiri di tepi sungai. Tengah sungai itu ada seorang lelaki yang lain. Yang duduk tepi sungai ini tadi membaling batu-batu besar ke muka yang berada dalam sungai, yang berdarah, yang kotor, yang busuk itu. Membaling kepalanya, membaling mulutnya, membaling mukanya dengan batu tersebut. Sungguh mengerikan. Dan tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, orang yang dibaling itu kemudian wajahnya bertukar menjadi balik semula seperti biasa. Dan aku bertanya, siapakah mereka ini? Maka kedua orang lelaki ini berkata kepadaku, teruskan berjalan. Kami sampai di bawah sebatang pokok. Dan di bawah pokok itu ada seorang lelaki tua, beberapa orang anak. Tiba-tiba ada seorang lelaki dekat pokok tersebut dan di hadapannya ada api menyala. Lalu kedua orang itu membawa aku naik ke pokok tersebut, masuk aku dalam sebuah rumah yang sangat indah. Dalamnya ada orang tua, pemuda, wanita, kanak-kanak. Kemudian keduanya mengeluarkan aku, membawa aku ke sebuah pokok, masukkan aku dalam pokok yang lebih indah dan lebih hebat. Dalamnya ada orang tua dan orang muda. Aku lalu berkata,
Malam ini kamu bawa aku berjalan melihat macam-macam perkara, tapi kamu tak khabar kepada aku tentang apa yang aku lihat tadi. Tuan-tuan, hadis ni panjang. Ada kaitan dengan azab kubur yang saya bawakan kepada tuan-tuan berkenaan surah Yasin yang dinafikan oleh mereka yang bersifat ateis, mulhid, yang mengatakan bahawa azab kubur itu tidak ada. Mereka mengatakan ini hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami ini hidup, kami akan mati, tak ada apa membinasakan kami. Kami jadi macam tanah, macam binatang. Inilah jawapan kepada mereka yang bersifat demikian. Kita bimbang di kalangan keluarga kita, anak-anak kita, sahabat handai kita yang terpengaruh dengan pandangan semikian, kerana kita perlu membaca hadis untuk menguraikan Quran, tuan-tuan. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.